Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kali ini kita jumpa dan topik kita agak keras, agak tegas, agak panas. Saya ingin menjawab pertanyaan di YouTube dari salah seorang penonton ataupun viewer video saya. Dia bertanya, apakah syarat utama untuk jadi seorang pengurus artis? Okey, saya akan pertama sekali menceritakan mengenai pengalaman saya lah. Saya akan ambil perkara-perkara yang dari sudut yang saya tahu, iaitu pengalaman saya. Mungkin era sekarang dah berubah. Mungkin pengurus-pengurus yang sekarang ni dia kena lebih faham tentang media sosial, media yang begitu banyak, media sosial, dia kena tahu semua tu. Tapi kalau dari sudut saya dulu, ketika mula-mula saya menjadi pengurus adalah kepada kumpulan Loving Bond. Dia hampir sama tahunnya semua. Saya pertama sekali menguruskan Loving Bond, dan pada masa yang sama saya dipelawa oleh Matthias Gomez Production untuk membantu Handy Black dalam pembikinan albumnya. Jadi dua-dua Loving Bond dan Handy Black ni lebih kurang tahun 1987 juga. Mereka berlatih dan bersedia untuk memasuki studio bagi kumpulan Loving Bond. Mereka telah mempunyai satu album, manakala Handy Black album pertama. So daripada pengalaman saya dengan Loving Bond pada ketika itu, iaitu ketika mereka sedang bersiap sedia untuk melahirkan album kedua, iaitu Kekalkan. Jadi sementara itu Handy Black bersedia untuk album pertama mereka yang berjudul Gempak. So saya akan cerita lebih kurang. Kemudian pada tahun yang sama, iaitu ketika Loving Bond sedang giat berlatih untuk album kedua mereka, iaitu Kekalkan, sebelum kami berangkat ke Lion Studio pada tahun 1998, Loving Bond dan Handy Black dua-dua merakamkan album pada tahun 1988. So jadi pada tahun yang latihan mereka, iaitu tahun lebih kurang tahun 1987, di situ saya mengenali Mael, dan saya anggap selepas Mael jumpa saya di studio Loving Bond, kami telah menjalinkan hubungan rapat dan selalu berjumpa. Tiap-tiap hari kita jumpa dan bincang macam mana dia nak tubuhkan satu band. Waktu itu kita tak ada nama band, tak ada apa, tak ada band boy, hanya Mael seorang. So saya masih tumpukan kepada Handy Black dan Loving Bond ketika itu. Loving Bond akhirnya berangkat ke Lion Studio di Singapura dan menyiapkan album. Sekembali kami, kemudian Loving Bond pula, Handy Black pula masuk. Matthias Gomez masukkan Handy Black di Booty Boys Studio. So saya terlibat dalam kedua-dua album ini di studio rekaman dan sebagainya. Tapi saya tak banyak pengalaman lagi waktu tu, kerana itu permulaan saya membabitkan diri dalam hiburan. Okey, jadi ketika itu tahun 87, ketika Loving Bond masih lagi dalam keadaan berlatih untuk second album mereka, saya telah pun mengenali Mael. Maknanya daripada situ kita dah bincang macam mana nak tubuhkan sebuah band dan nak cari band boy dan sebagainya. Okey, saya pendekkan balik. Nanti saya akan balik kepada topik tu. Saya nak kembali kepada soalan, apa syarat untuk jadi
pengurus artis. Tadi saya dah terangkan bahawa saya mempunyai pengalaman dengan Levin Bond dan Andy Black pada tahun yang sama, hampir sama mereka keluar, dua band ini keluar album iaitu pada tahun 1988. Okey. Pertama yang kita mesti kena ada adalah passion. Catatlah, kalau tak catat macam mana nak ingat. Okey, pertama you mesti ada passion. Passion ini ialah satu bentuk minat atau minat yang mendalam, yang mana you memang minat muzik dan you tak harap apa-apa pun daripada muzik ni ataupun hasil daripada muzik ni. You hanya nak ceburkan diri mungkin untuk memuaskan jiwa you dan sebagainya. Itu passion. Jadi itu yang pertama sekali kena ada. Maknanya kita tak boleh harap apa-apa imbuhan daripada dunia seni. Itu passion. Kalau kita nak jadi pengurus yang baik lah. Keduanya ialah kita memang ada tabiat ataupun suka mengurus manusia. Ini penting. Sebab apa? Kita mesti mampu mendamaikan antara dua hati. Yalah, band boy ada berapa orang? 4 orang. Ada band 5-piece band macam Levin Bond, 5-piece band. Andy Black 4-piece. Expedisi 4-piece. So di Dhamma Sutra 4-piece. Meditasi 4-piece juga, 5-piece. Sekarang dah 4-piece. Jadi benda-benda ni melibatkan ramai anggota dan kepala mereka lain-lain. Takkanlah boleh sama kerana lahir dari keluarga yang berbeza adab, berbeza tata susila, berbeza latar belakang agama dan sebagainya. Jadi mereka ni pastilah mempunyai masalah-masalah tertentu yang kita kena hadapi dan kita kena damaikan mereka. Apabila berlaku pertelingkahan antara band boy ni, kita mesti mampu untuk menyatukan mereka balik. Kita kena pandai atur supaya mereka ni tak berpecah lah. Walau macam mana sekalipun kita mesti pastikan band tu tak pecah. Okey. Dan kemudian kita tak boleh melatah lah. Bila kan banyak orang, banyak band boy, banyaklah perangainya. Jadi kita tak boleh melatah dan mentally strong. Mesti kuat mental ya. Kuat mental ni pasal apa? Kadang-kadang band boy ni dia tak jaga juga hati kita. Dia main lontar je. Apa dia nak cakap, dia cakap je. So kalau kita sikit-sikit nak merajuk, memang tak boleh lah jadi pengurus artis. Sebab kita yang mengurus mereka, bukan mereka yang mengurus kita. Okey. Dan yang ketiga adalah kita mesti mempunyai PR yang baik, iaitu kita mampu berkomunikasi dengan baik, menyesuaikan diri dengan pelbagai peringkat masyarakat, lebih-lebih lagi kepada wartawan, media cetak dan wartawan hiburan, media cetak dan elektronik. Begitu juga dengan syarikat-syarikat rakaman. Syarikat rakaman ni banyak, jadi kita kena ada skill lah untuk bercakap dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, berbuat baik dengan mereka. Kita tak boleh laga-lagakan ya. Kemudian yang paling penting, out of tadi saya dah bagi 3 syaratnya, yang akhir sekali, yang keempat ini paling penting. Kita mesti mempunyai sumber keuangan yang kukuh. Iaitu sumber keuangan dari sumber lain, bukan dari sumber artis yang kita sedang urus ataupun yang akan kita bentuk, yang kita nak urus tadi. Ingat ya, mesti ada sumber keuangan lain. Faham ya? Okey. Saya tak nak ambil pengurus lain, saya ambil dari sudut saya sendiri. Kalau saya ada catatlah beberapa perkara supaya saya tak lupa ya. Okey. Kalau kita mengurus artis ni, kalau kita dengan passion tadi, dengan minat yang mendalam tadi, dan kita berusaha untuk naikkan artis tu sedaya upaya, bawa dia mungkin 2 tahun, 3 tahun sebelum mereka mendapat peluang untuk merakamkan album, kita kena labur.
So labur macam mana? Kalau kita, macam contohlah, saya ambil ekspedisi. Waktu peringkat awal tahun 87 saya kenal Mael, mungkin hujung tahun masa 87 tu, nak masuk 88 tu kita bertemu semua sekali. Maknanya semua band boy dah ada. Bayangkan waktu itu kita belum tahu lagi bakat mereka. Jadi kita kena labur dulu, kita kena keluar wang, kita kena pastikan mereka ni bersatu, duduk satu rumah untuk berkarya. Mesti kita kena jaga kebajikan dia orang lah, setakat kemampuan kita lah. Okey. Artis yang kita cuba naikkan ini belum tentu lagi mendatangkan hasil. Kita belum tahu lagi dia orang ni boleh boom ke tak boleh ke, betul tak? Dan kemudian kadang artis tu sendu. Dan mungkin kita akan mengalami kerugian yang banyak. Kalau kita fikir orientasi kita keuangan, maknanya kita tak ada keuangan lain, kita tak ada sumber keuangan lain, kita fikir hanya nak urus artis ni dan grab opportunity, dapatkan duit daripada dia. Itu bukan saya. Saya bukan macam tu. Waktu saya mengurus ekspedisi, pada peringkat awal dulu, saya mempunyai sumber keuangan, saya ada tulis sini. Kerana waktu 1988 itu saya dengan Matthias Gomez relationship very good. Matthias Gomez ni ialah pemilik syarikat rakaman Handy Black. Matthias Gomez Production. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan Matthias Gomez, dan Matthias Gomez ada kontak-kontak tertentu. Saya pula ada kontak-kontak tertentu dalam politik. Jadi kita telah cuba, saya dan Matthias Gomez ada usaha, dan akhirnya kita masuk satu bidding ataupun kita masuk tender untuk membekalkan diri dia usaha sendiri. Saya akan bantu mereka dari segi makan minum, sewa rumah, mungkin perbelanjaan-perbelanjaan asasi. Selama 2 tahun tu memang saya yang support dia orang. Sehinggalah mereka sign dengan live record. Ya, imagine 87, 88, 89 baru dia orang sign dengan live record. So imagine 2 hingga 3 tahun tu, dia orang mana ada income. Ekspedisi tak ada income. Pergi funfair, yes, saya bawa dia orang ke funfair. Selepas kita pergi ke media-media hiburan, kita pergi ke paper, pergi publish dia orang, keluarkan berita dia orang. Adalah orang datang, tapi yang paling ramai lah saya boleh cakap 50 orang. 50 orang waktu tu kita tak ada album. Cina toke fanfare mana nak bagi kita taruh RM10, RM3, kadang-kadang RM5. Tak percaya tanya artis-artis yang dulu. Paling tinggi RM5 lah kita boleh buat. Kalau 50 orang, kalilah baru 250, nak bayar sound system 400. Habis artis tak payah makan, tak payah isi minyak, tak payah pakai van, tak payah sewa van. So maknanya sepanjang 2 hingga 3 tahun tu saya telah melabur dan mengalami kerugian. Kalaulah saya gunakan ekspedisi ni sebagai kononnya untuk saya dapatkan duit daripadanya, maknanya jadikan sumber rezeki, sumber pendapatan saya, mampuslah saya. Betul tak? Tergolek dok. Sebab saya ada sumber lain. Okey, yang mana saya dan beberapa orang je yang tahu tentang tu. Dan akhirnya apabila ekspedisi telah keluarkan album pada tahun ujung 89 atau awal 90 dia keluarkan album berjudul Darjah 1. Saya telah beli 2 buah van. Satu Ford Econovan. Masa tu Ford Econovan ni okey lah, selesa lah, sangat mewah lah dan kemudian saya juga beli Elite, van Elite yang baru, warna hitam. So van kita ada 2, yang mana saya bertujuan, saya beli van ni bukan saya tahu ekspedisi baru, orang baru dengar lagu CINTA, mungkin perlukan masa lah untuk setahun 2 untuk mereka popular dan meraih
fans. Jadi saya labur, saya beli van 2 buah. Mungkin ada yang fitnah saya, kononnya saya guna duit artis. No, that's nonsense. Dia orang belum mendatangkan apa-apa hasil waktu saya meninggalkan mereka. Dengar ekspedisi belum menghasilkan apa-apa pendapatan yang besar sebelum sewaktu saya meninggalkan mereka. Clear Okey. So, saya telah membuat persiapan. Waktu itu saya kawan baik dengan Yazid, arwah Rock dan beberapa orang lah. Kita sebagai kawan, kita latihlah mereka. Contoh Yazid Wakang. Saya ajar dia, saya kata pergi jumpa Tokek Fanfare ni apa semua. Dia mungkin tak faham apa maksud dan tujuan saya kerana saya berfikir jauh. Saya passion. Saya dalam muzik ni passion, iaitu minat. Apabila ada orang yang boleh bawa ekspedisi, tentulah saya akan latih dia. Saya akan cuba latih dia. Dia tak payah, orang ni tak payah nak fitnah saya ke, nak kenakan saya ke, tipu band boy ke untuk dapatkan nak jadi manager kepada artis ni. Saya passion. Passion ni saya buat memang kerana minat. Saya ada duit waktu tu. Saya kemudian telah berhenti daripada ekspedisi, dan ekspedisi jalan dengan Bro Yazid. Dan memanglah dia orang dapat untung lah. Bro Yazid dapat untung lah, untung yang besar. Tapi saya bukan itu target saya. Saya bukan nak cari duit dengan ekspedisi atau band boy. Saya beli van ni, saya bagi Dhamma Sutra, meditasi. Tanyalah dia orang, ada ke saya ambil sewa? Cuba tanya dia orang. Saya tak ambil sewa. Kadang-kadang bahagian tu bagi 5 kan. Macam kata dia pergi fanfare, dia band boy 4 orang. Kita bagi 5. Siapa yang bawa? Katalah arwah Rock bawa. So arwah Rock akan ambil gaji tu dan isi minyak, makan artis, balance baru arwah Rock ambil. Kadang-kadang ada lah, Bro Eddie, ni ada RM20, RM30 dia bagi saya. Tak apa Rock, engkau ambil. Begitu juga dengan Bro Yazid. Dia balik, dia cakap, Eddie, ni dah bagi 5, ada balance 500. Kau ambil lah berapa kau nak ambil. Berapa baki kau nak bagi aku, bagilah. So katalah show tu ekspedisi dapat RM2,500 selepas tolak Tokek Fanfare dan sebagainya. So lepas bagi 5 dapatlah ekspedisi. Waktu tu peringkat awal lepas album baru masa tu. Album pertama baru keluar dan dapatlah dalam RM2,500. Kemudian band boy dapat 500 orang. Bro Yazid ambil satu bahagian. Saya cakap bukan apa, kos kena juga kita ambil walaupun kita tak untung. Kemudian saya cakap pada Bro Yazid, you ambil isi petrol, bagi band boy makan, balik nanti berapa yang ada untuk saya ambil. Tak ada masalah. Kalau tak ada, janji cover. Lepas jangan sampai untung. Jangan sampai rugi. Okey. Jadi untuk jadi pengurus yang baik, kita tak bolehlah mengharap imbuhan ataupun pendapatan daripada artis yang kita urus. Jangan harap apa-apalah, senang cerita. So kita kena ada passion. Kita wajib kena ada sumber pendapatan lain. Kalau kita nak masuk, nak jadi pengurus pasal kita nak raih, nak jadikan kerjaya untuk dapat duit, it's not working. It's not working that way. Okay? Itu saya punya pendapat lah. Kalau orang lain kata lain, tu terpulang pada dia. Tapi saya memang tak harap apa-apa daripada artis yang saya urus. Okey. Sebab kita balik kepada persoalan tadi, ada juga ini sebab tu saya letak golf set ni dekat sikit. Senang saya ketuk kepala orang yang tak tahu apa masalah dia, keras kepala. Okey, dia tanya ni. Dia tanya ni, soalan dia lagalah, nak lagakan saya dengan arwah JS Kevin. Apa ke benda ni? Dia tanya kenapa ada yang kata JS Kevin yang mula-mula bawa ekspedisi. JS Kevin yang
popularkan ekspedisi. Yes, dari satu sudut iaitu karya, memang JS Kevin. Dia bukan ekspedisi saja. Banyak band lain juga menggunakan lagu ekspedisi, lagu JS Kevin, arwah JS Kevin, dan naik. Terutamanya sebelum ekspedisi, Wings. Wings naik, belenggu irama. Banyak lagu JS Kevin yang Wings popularkan. So ekspedisi datang kemudian. Wings, BPR, semua JS Kevin. Kenapa tak cakap JS Kevin yang naikkan Wings, JS Kevin lah pengasas Wings, JS Kevin lah pengasas Bumi Putra. Kenapa tak cakap macam tu? Bro, pengasas ni ataupun orang yang handle group, dia mesti keluar duit. Do you think anda rasa JS Kevin boleh keluar duit ke untuk ekspedisi? Saya tanya ikhlas. Siapa yang kenal JS Kevin dalam ni? Siapa tahu kepribadian dia, latar belakang dia? Okay? So tengok bro, saya tak nak cerita pasal background seseorang sebenarnya. It's very tak baik lah kan kita nak cakap tentang orang yang dah pergi meninggalkan kita. Tapi ni orang tanya ni, saya terpaksa jawab. Saya terpaksa clearkan benda ni. You rasa JS Kevin nak bantu ke? Nak bagi ke duit kepada ekspedisi? Jawab ikhlas, jujur. Jangan pusing-pusing. Kerana apa? Nak malukan saya. Nak malu Eddie tu penipu lah. Ini. No. You jawab benda ni. JS Kevin nak bagi ke duit pada kau? Pada band boy? Dia ada keluarga dia. Dan dia punya hak untuk tidak bagi kepada band boy kerana karya dia, duit hasil daripada karya dia, dia punya lah. Kenapa pula dia nak bagi band boy? Bukan band boy ni anak dia. Bukan band boy ni dia tubuhkan. Tak. Ekspedisi dia bagi nama. Betul. Dia bagi nama CINTA. Apa CINTA pula? Ekspedisi. Waktu album Darjah 1 tu saya tengok. Sebab saya baru je cakap pasal CINTA. Sorry. So tengok ini fakta Okey, kalau tak percaya juga, masa JS Kevin, arwah JS Kevin masih hidup, ingat tak Mael ditendang oleh rakan-rakannya dalam ekspedisi sekitar tahun 1997, 98. Siapa ingat? Siapa yang datang jumpa Mael? Siapa yang datang jumpa Mael? Mael, kenapa dengan kau ni? What happened to you? Dia seorang diri. Band boy lain, Amy, Zwa, Izo, dah ada penyanyi vokal lain. Mereka dah jalan dah. Waktu tu mereka jalan dah. Mael terkontang kantin, seorang diri. Siapa yang cari dia? Siapa yang bantu dia? JS Kevin ada lagi tau. Arwah JS Kevin ada lagi masa tu. Kenapa arwah JS Kevin tak ambil Mael, naikkan, buat macam mana ekspedisi dulu? Sebab dia tidak ada kebolehan itu. Faham? Dia kebolehan dia menulis lagu. Dia kreatif. Dia seorang yang kreatif. Dia jiwa dia kreatif. Dia cipta lagu, tulis lirik, atur muzik. Itu kerja Kevin. Dia mana boleh dia urus artis? Dia boleh urus ke artis? Tak boleh. Yang urus siapa yang datang? Saya nak tanya lagi sekali. Siapa yang datang waktu Mael tersingkir daripada ekspedisi? Saya bukan nak cerita lama ni cerita fakta. Saya lah. Tak ada orang lain sebab saya I'm like his brother. Saya bukan nak cari untung dengan Mael. Saya passion. Saya minat. So bila saya tengok apa yang saya buat daripada mula dulu tiba-tiba berkecai, saya kesian lah kan. Saya kesian dekat Mael. Saya tengok belah sana ada 3 orang. Jadi dia orang dah boleh berjalan apa semua, dia boleh pergi show. Bro Yazid masih bawa dia orang masa tu. Kan? Jadi Mael ni tu kontangan-kontangan nanti saya cakap dengan Mael, apa kita punya plan? Dia kata aku pun tak tahu. Dia kata
Kalau kau tak tahu, kau boleh dengar tak cakap aku. Apa kau punya plan ni? Cari band boy lah. Band boy lah. Bukan kau nak tubuh satu band tetap. Band boy supaya kau boleh berjalan. Tak kau nak pergi solo, kau mana boleh solo. Mai kata, okey. Band boy, aku serahkan kau lah, Mai. Pasal apa kau lebih tahu. So, Mai namakan Fahrenheit. Waktu tu, Bond, gitaris Fahrenheit. Brother Joe, Fahrenheit. Dan adik, bassist Fahrenheit. Jadi, dia orang bertiga. Yang paling hebat sekali, Ari. Ari sikit pun tak bersuara. Sikit pun tak marah saya. Sebab dia tahu seni ni luas. Dia tahu, dia bagus Ari ni. Sebab tu sampai sehari ni Ari Fahrenheit, penyanyi vokalis Fahrenheit tu masih berhubung baik dengan saya. Masih okey lah. Maknanya dia tidak menaruh dendam atau bengang dengan saya ke. Saya pun memang saya respect lah dia. Jadi nampak tak? Kita balik-balik. Jadi Real Ekspedisi start daripada situ. Kita nak masuk paper tak boleh. Kena block, live record block. Syarikat rakaman mestilah bawa majority. Masa tu majority Izo, Amy dengan Zua dekat on the other side of ekspedisi. Dia orang lebih berat lah live record ambil dia orang ni. Bila ada press conference ke apa-apalah, memang dia orang lah dapat dulu. Kita ni tak ada tempat. Kita pergi reporter tak boleh keluarkan, tak boleh layan kita. Kita mula-mula kita panik juga kan, macam mana, kenapa lah macam ni kan. Rupanya mungkin ada arahan ke apa, kita pun tak tahu daripada syarikat rakaman. Kemudian saya ambil sebahagian wang saya, daripada wang saya keluarkan banyak juga. Jangan main nak print first copy, nak team up satu editorial team untuk kita form satu majalah, iaitu majalah konsert. Bukan murah. At least you need 50k. 50,000 pun tak cukup. Sebab apa you nak print lagi, apa semua. Imagine first copy, siapa yang nak bagi kredit? Siapa yang nak bagi hutang? Dia pun tak tahu, hantar print 10,000, buatnya semua kat kedai tak laku, macam mana? So printer pun berhati-hati juga. Dia orang pun berniaga kan. So saya keluarkan duit, saya print. Tujuan majalah konsert ini dihasilkan adalah untuk bantu Real Ekspedisi. Kita bukan nak bermusuh dengan tim ekspedisi sebelah sana. Dia orang boleh keluar TV, boleh keluar radio, boleh keluar paper, mana pun. Kita mana boleh. Kita hanya majalah konsert je kita dapat keluar. Itu pasal saya punya. Okey. So adalah perkara paling kelakar bila dia orang kata, oh ni ekspedisi sana dengan Real Ekspedisi bergaduh apa semua. No, kita tak bergaduh. Kalau orang lain nak bergaduh, tu dia punya pasal. Kita fight cara baik. Maknanya kita berjuang. Kita tak pernah sekat. Kita tak pernah pergi fanfare kata, oh kau tak boleh ambil ekspedisi sana, penyanyi asal sini. Tak ada. Kita tak pernah sekat ekspedisi sana untuk perform kat mana-mana fanfare ke apa ke. Kita jalan je Real Ekspedisi. You see? So masa ni saya nak jawab balik, dekat mana JS Kevin? Okay, saya tutup dulu. Dah almost 32 minutes. So nampak tak Tayu golf ni? Ada yang keras kepala lagi, bodoh sangat, tak faham. Rasa nak ketuk juga dengan kayu golf ni. Okeylah, saya rasa kita pun tak nak permusuhan. Kita telah cuba mendamaikan semua anggota-anggota ekspedisi. Biarlah dia orang ada dua band ke apa ke, tak kisahlah. Dulu kita bergaduh, Real Ekspedisi dengan ekspedisi bergaduh. Bergaduh bukan pasal kita nak bergaduh. Tak tahulah. Kita keluar majalah konsert, dia orang pula bengang. Masa tu dia orang bengang kenapa tak tahulah, tapi dia orang keluar surat khabar lain, kita tak bengang pun.
Jadi kita kena fair and square lah. Kita hanya boleh keluar kat majalah konsert. Tentulah kita backup artis kita. Kita tak boleh keluar berita harian, tak boleh, utusan tak boleh, Metro tak boleh. Semua mesti melalui syarikat rakaman masa tu. So dia orang dengan syarikat rakaman. Kita hanya satu je, iaitu majalah konsert. So dah tentulah kita ada lagi satu yang bantu Azhar, Zahar Omar, iaitu Kugiran. Dia juga bantu kita. Tapi Kugiran neutral. Ekspedisi sana pun dia cerita. Kita pun tak ada masalah. So dia orang kena faham lah kan, kita bukan nak bermusuh. Saya tak ada permusuhan dengan siapa-siapa anggota ekspedisi dulu, baik waktu real ekspedisi ataupun sekarang. Yang sekarang ni masa saya dah diam, tak ada. Oh, ada yang tanya, bro, mana lu hilang selama ni? Sekarang nak muncul apa? Ingat aku datang nak ambil duit ekspedisi ke? Nak minta duit ekspedisi ke? Sorry bro. I am their friend, okay? I form them. Saya form mereka. Saya adalah kawan mereka. Sekarang anggota bertukar, bersilih ganti. Ada Jeff dekat sebelah sana. Sini ada Jeff. Yang lain Mael, Zua dengan Amy. Okay. Yang tu semua saya kenal. Jeff barulah pada saya. Waktu real ekspedisi, Jeff tak ada lagi. Real X tukar nama, baru dia ada. So, saya pun tak kenal Jeff, saya baru kenal. Di sebelah sana, Lola, Eddie. Eddie ikut saya show. Masa real ekspedisi, dia dengan Dev Gapsi masa tu. Tanya dia, tak percaya. Izo tak tahulah. Dia kata dia tak kenal saya ke, dia tak ingat ke, wallahualam. Tapi, Izo, tu kawan lama lah. Ali, mana ada saya bermusuh dengan dia orang. Kalau majalah konsert saya tulis dulu bias kepada Mael, itu kerana kita hanya ada satu medium saja, iaitu majalah konsert. Itu kena faham. Kita tak ada lain-lain akhbar. So ni majalah konsert is designed to support real ekspedisi. Memang kita masuk berita lain juga, tapi it's to support real ekspedisi activities. Faham So Ali, Lola, Eddie, saya musuh apa dengan dia orang? Bila masa saya bergaduh dengan dia orang? Apa yang saya buat dekat dia orang? Fans, tolonglah fans be rational. Saya bukan cari makan dengan ekspedisi. Selama ni korang ingat apa? Anggap apa? Saya sampai hari ni pun masih buat kerja lain. Dari sumber-sumber lain. Saya bukan dari hiburan yang saya dapat duit. Saya tak dapat duit daripada hiburan tau, bro. Dengar ni. Okey. Saya tak nak jawab panjang-panjang. Lantaklah korang nak fikir apa. Tapi ingat, kita ada syurga dan neraka. Dosa dan pahala. Kalau kita buat salah, kita tersalah fakta, kita sangka buruk. Oh, bro Eddie ni datang balik nak ambil duit. Tolong sikit. Saya buat NGO, PXPPM. Kau tanya kepada AJK semua tu. Ada tak satu sen saya ambil daripada AJK? Daripada NGO punya account. Saya tak pernah ambil lagi satu sen pun. Malah saya keluar duit saya untuk support. Sama je dengan Mael, Zua, Jeff. Ekspedisi lah. Dia pergi show selama ni. Saya muncul balik. Cuba tanya dia orang. Ada tak saya ambil satu sen pun daripada mana? Setakat t-shirt je lah. T-shirt itu pun 1-2 like. Saya ada ambil lah dulu. Takkanlah t-shirt pun nak berkira kan. Kalau nak berkira, saya boleh bayar. Tak ada masalah. Okey. Jadi, saya nak tutup benda ni dengan salam perdamaian kepada semua fans ekspedisi. Kita tak payah fikirlah benda-benda remeh-temeh ni. Jangan fikir yang bukan-bukan. Saya dah clearkan daripada A to Z. Masalah site militer, ekspedisi militer. Fans dia salah faham ke apa ke, wallahualam, dengar daripada siapa tak tahu. Tapi patutnya dia tanyalah saya masih hidup. Begitu juga dengan fans ekspedisi Kitab Penyu. Please, you boleh minat ekspedisi Kitab Penyu, you boleh minat ekspedisi militer. Tak payah blame each other, tak payah kita maki hamun, tak payah kita bersangka buruk.
Ya, kalau kita tak nak pergi show ekspedisi militer, duduk rumah. Kalau kita tak nak pergi show ekspedisi Kitab Penyu, duduk rumah. Pergi yang mana kita nak pergi je. Tapi kalau dapat pergi dua-dua, kan bagus. Okey, saya pun harap apa yang saya seru, perdamaian ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberi pahala kepada saya. Tujuan saya untuk clearkan perkara-perkara yang berbangkit dan untuk menyatukan semula fans ekspedisi yang beratus ribu saya entah ke mana ya. Mari kita bersatu balik. The more, the merrier, kata orang putih. So, mari kita bersatu balik. Hidup rock untuk semua. Dan saya mesti ingatkan, jangan tinggal solat 5 waktu. Please brother, apa pun kita buat, solat 5 waktu jangan tinggal. Mungkin dengan sebab itu nanti kita terselamat dunia dan akhirat. Okey, itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.